buat jadikan 5 orang boleh? Alright. Ataupun nak jadikan 6 orang pun boleh. Terpulanglah. Kurang-kurang 5 orang lah. Okay. Boleh Alright. Nanti anda bentuk kembali kumpulan. Satu kumpulan tu 5 orang. 5 orang okey lah 5 orang Jadi akan ada 5 kumpulan. Selepas tu setiap kumpulan dikehendaki mereka bentuk satu tugasan pentaksiran prestasi Pentaksiran prestasi tu macam mana? Okay, mesti anda tertanya kan? Oh sorry. Okay, mana dia? Okay, pentaksiran prestasi ni macam mana kan? Mesti anda tertanya. Okay, pentaksiran prestasi adalah pentaksiran yang kita nak ukur dia punya elemen psikomotor ataupun afektif. Apa tu psikomotor, apakah itu afektif? Dia lebih kepada contoh prestasi seorang pelajar membaca Al-Quran. Dia skill dia lebih kepada kemahiran. Prestasi seorang pelajar dalam berlari. Prestasi seorang pelajar dalam menjalankan amali solat. Prestasi seorang pelajar dalam amali mengambil wuduk. Prestasi pelajar dalam mengkafankan mayat ke apa lagi prestasi apa pelajar anda mengajar apa lah sekarang, prestasi apa anda mengajar student dah, ada tak contoh? Dia tak tahu apa yang anda prestasi yang anda ajar kepada pelajar-pelajar atau murid anda, ada tak contoh? Contohnya prestasi apa? Tanya kat saya nanti saya jawab. Prestasi apa yang di sekolah anda? Anda kebanyakan sekolah agama kan? Betul tak? Sekolah agama di Perak kan? Okey. Prestasi apa? Prestasi apa? Tak dengar? Ulang balik. Nyanyi? Nyanyi taklah kan? Nasyid ada kot. Nasyid. Nasyid ke mendeklamasikan sajak berbentuk Islamik ke, itu semua prestasi lah. Okay, kemudian anda kena sertakan rubrik penskoran. Rubrik tu apa? Rubrik ni apa? Nanti anda akan tengok. Kita akan belajar sama-sama rubrik atau apa Rubrik untuk mengukur kemahiran berfikir aras tinggi. Bila kita sebut berfikir aras tinggi, dia lebih kurang dia ada elemen yang synthesis, apa lagi? Creation. Tapi saya bagi kelonggaran kepada anda. Tak kisahlah kemahiran berfikir aras mana pun, rendah pun tak apa, asalkan pentaksiran tu berbentuk pentaksiran prestasi. Okey, yang tu saya bagi kelonggaran kepada anda. Setelah itu, setelah anda mereka bentuk pentaksiran prestasi berserta dengan rubrik tu, anda kena takbirkan tugasan pentaksiran tersebut dan laksanakan proses penskoran ke atas murid anda. Okey, mesti anda nak tanya kan, berapa orang murid boleh? Anda ada berapa orang murid di kelas anda? Kalau ada 10 orang, 10 lah. Kalau ada 25 orang, 25 orang lah. Bergantung berapa orang murid yang ada di kelas anda. Akhir sekali anda tulis satu laporan mengenai proses anda mereka bentuk itu, pentadbiran pentaksiran tersebut dan penskoran pentaksiran prestasi yang telah anda jalankan. Hanya anda bagi-bagilah 5 orang antara setiap ahli kumpulan tu, yang ni buat apa, yang ni buat apa, yang ni buat apa Ini panduan dia kat bawah ni. Saya akan share kepada anda nanti lepas kelas ni, sebab sepatutnya saya dah upload dah. Perkara ni semua saya dah upload dalam MyGuru. Tapi since anda tak boleh nak access lagi MyGuru tu, saya akan share dalam WhatsApp. Ini panduan dia. Bagaimana nak buat penulisan, berapa saiz font dia, muka surat berapa. Jumlah muka surat lebih kurang 15 hingga 20. Saya tak pandang sangat jumlah muka surat ni. Anda buatlah berapa anda nak buat. Okay. Asalkan jangan bagi saya satu ataupun dua muka surat dah lah. Sebab ini adalah satu perkara yang banyak perlu dijalankan dan aktiviti kumpulan. Takkan nak bagi saya 2 muka surat ataupun 1 muka surat. At least bagilah 10 muka surat ke, so okey lah Tapi janganlah pula bagi sampai 100 muka surat. Okay, maksimum 20 muka surat tu dah okey lah Dah boleh dapat markah penuh lah. Asalkan semua elemen tu ada So ini adalah dia punya muka depan dia. Bagaimana anda nak lampirkan muka depan.
So ini format muka depan, saya bagi juga. Dan ini adalah rubrik permakahan. So saya sertakan sekali rubrik permakahan, dan bagaimana nak buat rubrik ni juga anda akan belajar dalam kursus ini. Okay. Bukan belajar secara detail lah, maksudnya saya bagi tahu kepada anda apakah rubrik dan bagaimana nak bina rubrik. So ini rubrik dia. So baiklah, ada soalan nak tanya tentang tugasan 1? Ada nak tanya soalan ke? Ada tak? Tak ada? Ada orang ke tak ada ni? Belum lagi. Okey, tak ada Oh, okey, tak sebab tak buat lagi Okey, nanti anda boleh masukkan saya dalam WhatsApp group anda. Supaya kalau anda ada pertanyaan nanti saya boleh jawab Alright. So tutup yang ni, tutup kes yang ni. Kita buka pula tugasan kedua. So tugasan 1 tadi berapa markah? 30. 30. Besar tu 30 markah tu Okey. Kalau anda tanya saya, boleh ke dapat 30 markah? Jawapannya boleh. Ramai yang dapat. Kalau semua elemen yang dalam rubrik tu yang saya nyatakan tu ada, so saya bagi je 30 markah So ini tugasan kedua pula. Tugasan kedua ni sama juga dengan ahli kumpulan yang sama daripada tugasan 1 tu. Okey. Anda bentangkan bentangkan hasil bentangkan hendaklah dilaksanakan tidak lebih 10 minit bagi setiap kumpulan dan 5 minit untuk soal jawab. Okay, bentangkan secara online. Kalau online lah. Mungkin nanti yang kali kedua nanti kalau ada rezeki mungkin kita boleh jumpa face to face. Kita pembentangan tu akan berlaku face to face lah. Okay, InsyaAllah Patutnya yang pertama ni adalah face to face. Tapi disebabkan kes COVID-19 ni meningkat. Jadi sebab itu yang pertama ni dan kedua, kelas pertama ataupun perjumpaan pertama dan kedua ni kita buat secara online. Perjumpaan yang ketiga dan keempat nanti kita buat face to face insyaAllah. Itu pun kalau kes menurun ataupun dibenarkan buat face to face Ini adalah panduan dia. Okay, panduan dan nanti anda baca panduan ni just ikut saja Ini adalah rubrik permakahan dia. Nak dapat 10 markah. So confident. So macam biasalah. Anda seorang guru tak ada masalah nak buat pembentangan Dan sebab tu ramai yang dapat markah penuh pun. Okay. Ada soalan nak tanya untuk tugasan kedua? Tak ada? Tak ada juga? Tak nak tanya ke bilangan slide berapa? Okay, saya tolong tanya untuk anda berapa bilangan slide Bilangan slide 5 slide pun dah cukup dah. 5 slide dah cukup tak termasuk slide terima kasih. Slide pertama tu mestilah ada nombor matriks ahli kumpulan dan nama ahli kumpulan. Kenapa? Untuk saya bagi markah. Okay. Tugasan 1 pun sama. Kena ada nombor matriks dan nama ahli kumpulan. Dan mestilah disusun ikut daripada yang paling nombor paling kecil hingga nombor paling besar lah. Senang saya nak bagi markah nanti Okay, tutup kes untuk tugasan kedua sebab anda pun dah okey. Okey. Tugasan kedua berapa markah tadi? 10%. 10 markah, 10%. Okey, sekarang adalah tugasan e-forum. E-forum ni anda perlukan MyGuru lah. Okey, dan e-forum ni bernilai 20%. Okey. 20%. Agak besar agak 20% ni Okey. Macam mana nak dapat markah penuh? Okey, ini pun tak susah Okay. Saya akan bagi 5 soalan e-forum. Bila soalan tu akan diberi, saya akan cerita kejap lagi. Okay. Dia akan ada e-forum week 1, week 2, week 4, week 10 dan week 14. Okay. Apabila saya bagi soalan, saya bagi soalan, anda bagi respon kepada saya punya soalan tu, maksudnya anda bagi jawapan, maka anda akan dapat 2 markah. Untuk yang pertama dapat 2 markah, yang kedua dapat 2 markah dan sampailah yang kelima ni dapat 2 markah. So dah ada 10 markah kan? Betul tak? So macam mana nak dapat lagi 10 markah tu? Okey, baca ni.
Okey, baca yang ni. Pelajar juga dikehendaki memberi respon Memberi respon. Apa benda ni? Memberi respon berserta justifikasi terhadap satu jawapan yang diberikan oleh seorang rakan anda pada setiap kumpulan. Okey, maksudnya untuk setiap e-forum ni, rakan anda akan bagi jawapan kan? Betul? Kemudian anda bagi komen ataupun respon terhadap jawapan kawan anda tu, maka kalau anda punya respon tu dan daripada penilaian saya tu memang memadai, maka anda akan dapat lagi 2 markah. Okey, anda akan dapat campur 2 markah kat sini, tambah 2 markah kat sini. Untuk yang ketiga pun anda buat macam tu juga, dapat tambah 2 markah kat sini. Yang keempat pun anda buat macam tu juga, dapat tambah 2 markah kat sini. Yang kelima pun anda dapat tambah 2 markah. So total ni anda akan dapat tambahan 10 markah. Jadi 10 markah ni, yang tambahan ni dapat dicampur dengan 10 markah yang pertama tadi, maka anda akan dapat 20 markah penuh. Mudah tak? Bukan susah pun kursus ni senang je. Okay, senang je nak dapat markah penuh Okay, ada soalan nak tanya? Okey, tempoh masa. Mana dia tempoh masa saya letak dia? Mana dia sekejap Ada. Okey, yang tu sebenarnya saya dah masukkan dekat My Guru dah. Sekejap saya cari. Ada pula kat sini. Okey, saya ceritalah. Sebenarnya, untuk yang pertama sampai yang ketiga ni, saya bagi anda mula daripada hari ni, 26, saya bagi sampai berapa bulan Kalau tak silap saya bagi seminggu. Ini 26 kan? Kalau tak silap saya bagi anda sampai 4 hari bulan kot. 26 hari bulan 2 hingga berapa bulan tadi saya cakap? 4. Sampai 4 bulan 3. Okay. Jadi untuk yang seterusnya ni, yang keempat dan kelima ni, saya bagi tak silap saya daripada adalah tarikh dia dekat My Guru nanti Saya kena buka My Guru Mana My Guru saya ni? Okey. Ya, saya tengok kat My Guru forum. Okay, dekat My Guru ni saya dah bagi e-forum ni dan semua soalan pun saya dah bagi dah. Nanti anda boleh tengok saja soalan-soalan ni. Soalan ni bukannya susah pun. Okay. Oh, saya bagi lama Sorry. Saya bagi untuk yang keempat ni saya bagi daripada 11 Jun hingga 13 Jun. So itu yang keempat dah. Untuk setiap e-forum tu saya ada bagi saya ada bagi dia punya timing dia. Okay, kejap saya tengok yang pertama Mari kita tengok yang pertama dan kedua sebab itu adalah yang mula-mula kan. Okay, kita tengok e-forum yang pertama ni. Bila tarikh dia? Okay. Tempoh dia. So lambat sikit. Okay, 2 hari bulan 4 hingga 8. Kenapa 2 bulan 4? Sorry, 4 hari bulan 2. 4 hari bulan 2 hingga
Tarikh dia terbalik lah. Okey, tak apa, nanti saya bagi tahu anda dia punya tarikh. Jangan risau Tarikh dia terbalik sikit kat sini. Saya pun tak tahu ni berapa ni. Ni 8 bulan 4 ke 4 bulan 8 Tak apa, nanti saya akan bagi tahu anda tarikh-tarikh tu. Jangan risau. Okey, sekarang ni saya nak bagi tahu anda dia punya strategi Strategi pembelajaran. Okey, anda boleh snap ni. Anda boleh snap kalau anda nak snap. Saya nak cerita kepada anda, ini strategi pembelajaran kita. Hari ini 26 bulan 2. So pagi ni saya akan cerita tentang course introduction, overview dan kuliah pertama. Okay, patutnya sebelah petang kita akan ada kuliah kedua dan ketiga. Tapi saya akan bawa kuliah kedua dan ketiga ni sebelah pagi lah. Sebab petang ni nanti anda bolehlah gunakan masa tu untuk berbincang dan untuk melengkapkan tugasan. Kemudian esok hari pada hari esok, sama juga kelas kita bermula pada 8.30 hingga lebih kurang pukul 12. Kita ada kuliah keempat hingga kuliah ke-8 besok ni macam banyak sikit lah. Okay, hari ni sikit kuliah tu sebab kita tumpukan lebih pada introduction dan overview khusus. Kemudian ini dia tarikh dia. Untuk pada 2/4, 2/4 ni adalah kelas online tau. Anda tahu kan? Anda ada jadual kan? Betul tak? Kalau salah bagi tahu saya 2/4 ataupun 2 April ini adalah kelas online. So anda kena join Anda kena pada 2/4 tu, tadi tu 2/4 lah. 2 April anda kena masuk ke dalam onkan komputer anda, masuk ataupun on handphone anda, masuk dekat My Guru, kemudian masuk dekat ruangan e-forum untuk khusus KPN 4053 ni. Di sebelah pagi tu anda buatlah e-forum 1 dan e-forum 2 ataupun sebelah pagi tu anda nak terus buat e-forum 1, 2, 3 pun tak ada masalah. Dia bermula pada 2 April. Anda hanya boleh akses e-forum itu, e-forum 1, 2 dan 3 itu pada 2 April. Okay. So saya bagi lebih kurang seminggu tak silap saya untuk tarikh untuk e-forum 1, 2, 3 ni So anda boleh buat dan pastikan anda ambil bahagian sebab markah ni mudah nak dapat. Kalau anda tak buat, nanti tak ada markah sebab ini mudah nak dapat markah, jadi jangan terlepas. Okay. Kemudian pada 7 Mei insyaAllah, ini adalah perjumpaan bersemuka kita insyaAllah untuk kelas kita yang ke-3 InsyaAllah kita jumpa bersemuka. Di sebelah pagi tu akan ada kuliah dan sebelah petang tu penyediaan tugasan Sama juga dengan perjumpaan yang ke-4 ini. Sebelah pagi kita ada kuliah dan sebelah petang itu kita ada pembentangan kumpulan. Kalau sebelah pagi itu ada cukup masa untuk pembentangan, so kita selesaikan sebelah pagi Kalau tak cukup, kita akan buat sebelah petang. Okay, kemudian pada hari yang sama, 8 Mei itu, hari Ahad tu, itu adalah tarikh akhir anda perlu hantar tugasan 1 dan 2. Okay? Tugasan 1 dan 2. So bila nak buat e-forum yang ke-4 dan 5 iaitu pada 11 Jun 11 Jun adalah kelas online kita yang kedua. Kelas online itu kita akan ada e-forum. Okay, anda just jawab saja. Anda masuk My Guru, klik ruangan e-forum dan jawab setiap soalan dalam e-forum 4 dan e-forum 5. Okay, bukan saja menjawab, anda kena bagi respon kepada jawapan yang kawan anda telah beri untuk dapat markah penuh. Okay, ada soalan nak tanya? Okay, anda boleh snap Anda boleh print screen kalau anda nak print screen. Okay, jap saya kecilkan sikit. Okay, anda boleh print screen. Ini adalah strategi ataupun kita punya perancangan perjalanan PDP kita. Anda boleh print screen sekarang. Dah? Dah print screen dah? Dah. Alright. Okay. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Okay. Bagus kumpulan ni semuanya okey Senang, mudah faham. Ini nama dia Terang Hati InsyaAllah. Okay.
Jadi sekarang ini saya nak cerita sikit tentang pentaksiran secara umum sebelum kita bermula dengan kita punya kursus. Okay. Apa yang anda faham dengan pentaksiran? Anda Ujian, adalah guru betul. ujian Hairul Anwar, terima kasih atas respon anda. Satu ujian Apa lagi? Ujian apa tu Hairul Anwar? Penilaian. Penilaian. Okey, ujian, penilaian. Lagi? Pentaksiran adalah satu ujian, pentaksiran adalah satu penilaian. Apa lagi? Apa yang anda tahu tentang pentaksiran? Okay. Sebelum kita masuk ke dalam kursus ini, saya cerita di luar kotak dulu. Okay. Pentaksiran ni berlaku di dalam kita punya kehidupan kita seharian. Walaupun kita tak buat pentaksiran di dalam pendidikan pun, pentaksiran ini berlaku di luar kehidupan, maksudnya di luar kehidupan kita sebagai seorang guru. Kehidupan anda sebagai seorang guru. Contoh, kat sini ramai yang wanita kan, kumpulan wanita ni bila masak contohnya anda masak mi goreng ada buat masak mi goreng mamak contoh dekat rumah anda masak mi goreng, kemudian anda nak masak untuk ahli keluarga ni, anda masak mi goreng, masukkan dulu ke, masukkan minyak dulu kan, masukkan minyak, lepas tu masukkan apa, Tumis bawang bawang. putih ke, tumis bawang, tumis bawang, lepas tu masak apa, sambal ke apa benda kan, masukkan udang ke, daging ke, lepas tu masukkan mi, kata godak-godak kan. Lepas tu sebelum anda nak angkat mi tu, anda akan rasa dekat sudip tu kan, tawar ke masin, katalah kurang masin kan, anda tambah garam. Lepas tu anda rasa lagi, kurang masin lagi lah, tambah lagi garam kan. Lepas tu rasa, macam kurang manis sikit, tambah gula pula kan. Nampak tak? Kenapa anda buat macam tu? Penambahbaikan. Penambahbaikan kan? Betul. Azhari Ahmad, terima kasih. Tapi apa proses anda buat tu? Anda rasa dekat sudip, cukup masin tak? Cukup manis tak? Cukup masam tak? Kita Apa menguji benda? dulu masakan tu. Ya, kita uji kan sebelum kita nak bagi pada orang lain makan kan. Nanti kalau dah tak uji nanti, orang lain makan nanti banyak sangat komen. Tawar lah, terlebih masin lah, terlebih manis lah kan. Nanti telinga kita yang panas, betul tak? Jadi kita kena uji. Itu adalah proses pentaksiran sebenarnya. Okay. Kita membuat pentaksiran dulu kepada mi goreng yang kita masak tu sebelum kita bagi pada orang. Okay. Dan kalau semasa kita buat pentaksiran terhadap mi goreng yang kita goreng tu, sebenarnya apabila kita buat, kalau dia kurang masin, kita buat penambahbaikan dengan menambah lagi garam. Nampak tak? Dia ada proses pengujian, kita buat penilaian. Pengujian tu maksudnya kita uji, ambil sudut, uji, tengok. Lepas tu kita nilai. Cukup masin ke? Cukup sedap ke? Cukup manis ke? Dan akhirnya cukup sedap ke tak sedap? Itulah penilaian. Tadi rasa kat sudut tu adalah pengujian. Kita uji, kita rasa. Gunakan lidah kita. So lidah kita tu akan jadi alat. Satu alat. Alat untuk melakukan ujian. Nama dia uji rasa. Pernah dengar tak uji rasa? Kita uji kita punya mi goreng itu dengan lidah kita. Lidah kita tu jadi alat. Daripada sudip tu kita rasa. Kita tiup-tiup dulu sudip tu, kita rasa cukup masin tak? Cukup manis tak? Cukup masam tak? Akhirnya kita buat penilaian. Bila cukup manis, cukup masam, cukup masin, so cukup sedap lah. Penilaian kita adalah mi goreng tu sedap dah. Itu penilaian kita. Tapi kalau tak cukup semua tu, kita buat penambahbaikan. Itu mi goreng. Konteks lain pula. Katalah sekarang ni di Perak musim apa? Durian Betul ke musim durian? Saya pun Selangor. Musim hujan, doktor. Musim buah-buahan, musim ada durian juga kan. Kadang-kadang kalau saya pergi dekat opsi bekerja tu, nampak juga ada orang jual durian tepi jalan kan. So kalau anda nak beli durian, anda nak beli durian yang terbaik. So anda kena buat pentaksiran kepada durian itu sebelum anda beli. Macam mana anda buat? Mula-mula anda jentik-jentik duri dia, tengok duri dia tu panjang ke, pendek ke, renggang ke, rapat ke. Kemudian tengok buah tu warna hijau cantik tak, di bawah dasar
buah tu tengok ada bentuk macam tapak Sulaiman tak, kalau anda nak beli Musang King lah. Itu Musang King. Nampak tak? Itu semua adalah proses apa tu? Proses pentaksiran Kemudian anda nak tengok juga berat. Kalau anda nak tahu berat durian tersebut, anda gunakan alat penimbang. So alat penimbang tu akan jadi alat. Nampak tak? Alat untuk menguji berat durian tersebut. Okey. Kemudian kalau anda nak puas hati lagi, anda suruh penjual itu buka durian tu, kopek durian tu, tengok isi dia tu warna apa, kuning ke, merah ke, putih ke, lembik ke, pejar ke dan sebagainya. Dan akhirnya anda buat penilaian, oh durian ni cukup bagus untuk saya beli. Akhirnya anda buat penilaian kan. Jadi keseluruhan itu adalah proses pentaksiran. Nampak tak? Okey. Anda tengok apa lagi? Apa lagi contoh? Contoh apa lagi? Anda nak beli kereta. Anda test drive. Itu semua adalah proses pentaksiran untuk memastikan bahawa kereta itu sesuai untuk diri anda. Katalah anda nak beli sebuah kereta yang cukup untuk ahli keluarga anda yang ada 5 orang contohnya. Anda ada, contoh anda ada 5 orang anak, anda dan isteri anda, ada 7 orang contoh. Anda kena pergi kedai kereta, nak tengok kereta mana yang sesuai untuk keluarga anda kan. Jadi itu semua adalah proses pentaksiran. Anda akan tanya harga dia, anda akan tanya bilangan tempat duduk dia. Kemudian akhirnya anda buat penilaian. Sesuai ke tak sesuai untuk keluarga anda. Jadi semua proses tu adalah proses pentaksiran. Nampak? Apa lagi contoh? Contoh apa lagi? Nak beli ikan kat pasar pun ada proses pentaksiran. Lepas ni kalau anda nak pergi pasar, sebenarnya nak pilih ikan tu pun ada proses pentaksiran tau. Contoh anda nak beli seekor ikan yang berat dia mesti lebih 1 kilo. Ikan yang besar lah maksud dia kan. So anda pergi pasar, tengok. Anda timbang ikan tu. So proses menimbang itu, anda gunakan penimbang itu sebagai alat dan timbang tu akan keluar tau. 800 gram, 900 gram, 1000 gram. Anda nak cek lebih 1 kilo kan. Anda tengok ada seekor ikan tu anda timbang, oh 1.2 kilo. Ini telah memenuhi kehendak anda lah. Bermaksud akhirnya anda buat penilaian bahawa ikan itulah yang sesuai untuk anda beli. Itu semua adalah proses pentaksiran. Anda tengok insang ikan tu merah ke tak, tengok mata dia warna apa, dah merah tak, dah jadi biru ke tak, dah bertukar warna ke warna lain ke tak, ataupun tak ada mata ke ikan tu. Jadi itu semua adalah proses pentaksiran. Nampak? Pentaksiran ni sebenarnya bukannya susah. Jadi kalau kita ambil semua yang saya cerita tadi, kita letak dalam konteks pendidikan, sebenarnya perkara yang sama kita buat. Tetapi kepada kita punya murid-murid. Kita punya murid-murid. So kita tengok sama-sama. Apakah proses pentaksiran? So far ni, kalau saya cerita macam ni, anda dah faham kan konsep pentaksiran? Mudah kan? Betul tak? Tinggal kita nak belajar lebih tambahan ilmu lagi untuk kita top up apa yang saya ceritakan tadi. Sebenarnya tak susah proses pentaksiran ni. Kalau ada melibatkan nombor, nak kira-kira pun sebenarnya yang saya akan cerita dalam kelas ini yang mudah-mudah saja. Okey. Muhammad Akil. Mudah tak saya ceritakan pada awal tentang kursus ni? Mudah Nur Quratul? Okey. Nur Quratul Aini. Nur Quratul Aini. Okey. Nur Asikin Azhari macam mana? Boleh ikut. Ini mesti on handphone tapi orang ke mana? Ini saya rasa ni Nur Asikin. Ya, saya. Saya ada. Baru nak mengumpat. Baru nak kata Nur Asikin pergi ke pasar kan. Aku punya ada. Terima kasih kerana bersama. Alright. Okey boleh ikut. Boleh ikut. Boleh. InsyaAllah boleh. Okay. Afifah Abdul Jamil macam mana? Afifah Abdul Jamil macam mana? Okey. Ni orang tak ada bersama dengan device. Okey insya-Allah. Oh ada. Alhamdulillah. Siapa ada Sebab saya tak nampak anda Anda tahu sebelum ini anda ke saya ke kita sebagai pendidik bila kelas online ni kita macam duduk di perkuburan Cina tau. Anda tahu tak perkuburan Cina tu macam mana keadaan dia? Nampak tak? Tahu tak? Anda pernah pergi perkuburan Cina tak? Pernah lalu. Apa yang anda nampak kat situ?
Tak ada orang. Apa yang anda nampak kat perkuburan Cina? Batu nisan. Dekat batu nisan tu ada apa? Gambar Ada Snoopy. nama. Ada gambar kan? Gambar Ada gambar. Snoopy. Ada gambar gambar orang yang ada dalam tanah tu kan. Samalah juga macam kita ni semua ni, tenaga pengajar kan. Bila duduk mengajar ni nampak gambar je kan, nampak gambar je cakap satu orang kan. Bila tanya tak ada jawab, macam duduk kat perkuburan Cina lah. Tapi bila saya tanya ada respon, tu okey lah. Maksud saya, maksudnya adalah maksudnya saya bersama-sama dengan pelajar lah. Bukanlah saya duduk dekat perkuburan Cina tu cakap seseorang. Lepas tu tanya tak ada respon kan. Anda boleh bayang anda letak diri anda dekat perkuburan Cina. Lepas tu anda cakap seseorang, lepas tu anda tanya. Macam mana, ada soalan tak? Lepas tu senyap je. Lepas tu bunyi cengkerik. Krik kan. So macam tu lah. Terima kasih kerana onkan kamera. Maksudnya anda ada bersama dengan saya. Terima kasih anda ni cepat tangkap apa saya nak sampaikan. Saya tak cerita pun anda dah onkan kamera kan. Anda faham apa yang saya maksudkan kan. Baguslah Doktor, Ya. boleh saya cakap sikit doktor? Betul. Sorry tadi doktor tak sempat nak berkenalan. Tadi saya dekat kedai makan kan. Kelang kabut sikit doktor. Sebab hari ni abang saya nak akad nikah. Hari ni kahwin kan. Kelang Siapa nak kabut akad nikah sikit. Abang saya. Dia nak kahwin. Alhamdulillah. Semoga Pagi ni dimudahkan. kelang kabut sikit doktor. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Baiklah, sekarang kita mulakan yang kita punya pembelajaran Okey, sesi pembelajaran saya ni dia tak panjang dia mudah saja. Saya akan cerita konsep saja. So kalau anda nak detail anda tanya cepat-cepat tanya Cepat-cepat tanya. Dan saya tak rekod Jadi apa yang anda dapat ilmu daripada kelas saya ni adalah lebih pada apabila anda tanya dan anda dapat jawapan. Okey. Sebab saya akan cerita konsep saja. Kalau saya cerita detail nanti ramai yang akan off balik kamera kan. So terima kasih Nur Kuratul, Akif Firdaus, Fiza Hani kerana onkan kamera. Terima kasih. Okey, saya akan sharekan semula saya punya slide ni. Okey, bila saya sharekan ni saya tak nampak anda tau. Jadi masa tu mungkin anda kalau anda nak offkan kamera pun tak ada masalah lah. Saya tak nampak anda. Okey, sekarang kita tengok kita punya kuliah yang pertama Pengenalan kepada pentaksiran. Sebenarnya saya dah cerita tadi. Pengenalan kepada pentaksiran. Pentaksiran adalah satu proses untuk kita buat apa? Kita tengok kat sini. Okay. Apakah itu pentaksiran sebelum tu Pentaksiran ni adalah sebenarnya satu proses Proses yang panjang dan banyak Tapi proses ni memerlukan beberapa langkah, iaitu kita kena kumpul maklumat kita punya murid, rekod. Selepas kita kumpul maklumat tu kita kena rekodkan, kita kena beri skor, dan lepas kita beri skor tu kita kena buat interpretasi. Contohnya skor dia adalah 80%. So interpretasi kita apa? 80% tu cemerlang ke macam mana? So kalau 90% pula interpretasi kita tu macam mana? Cemerlang ke macam mana? Itu adalah tujuan ataupun cerita yang dimaksudkan kepada pentaksiran. Okey. Apakah tujuan pentaksiran? Proses untuk mendapatkan gambaran prestasi. Anda bayangkan bayangkan sebuah kereta dicipta, dibina sebuah kereta itu tanpa dibuat pentaksiran. Contohlah, kita ambil mudah lah. Kereta Exia. Kereta Exia tu, engineer, jurutera bina kereta tu, dia dah bina ikut suka hati dia bina, lepas tu terus dia bagi pada pengguna. Tanpa membuat pentaksiran, termasuklah ujian dan penilaian. Anda rasa macam mana kereta tu? Anda rasa macam mana? Dia tak uji pun, dia terus jual. Dan orang happy beli, nampak cantik terus beli. Dia tak uji. Bahaya. Berisiko. Kenapa? Berisiko. Kenapa berisiko? Kenapa berisiko? Kenapa bahaya? Kenapa? Berisiko untuk rosak. Betul. Berisiko untuk rosak. Kenapa berisiko untuk rosak? Sebab dia tak menaksir dulu kereta tu. Dia tak mentaksir kereta tu kan. Dia tak uji pun kereta tu. Dia dah bina. Tiba-tiba dapat pengguna beli. Dia start enjin. Okay, kereta berjalan. Lepas 1 kilometer lepas tu, tengok-tengok enjin tu terbakar.
terbakar. Tak tahulah dia tak pernah uji pun Dia tak pernah uji langsung. Dia tak pernah buat pentaksiran kepada kereta tu. Inilah akibat dia. Perkara yang sama apabila kita buat perkara yang sama kepada murid-murid kita ataupun pelajar kita. Okay. Contohlah kursus ini. Kursus pentaksiran pembelajaran. Anda masuk kursus ni, gelak-gelak, cerita-cerita, gelak-gelak kan. Lepas tu tak ada apa. Lepas habis kursus, terus terus kata anda lulus. Agak-agak akan jadi macam mana tu? Tak ada langsung pentaksiran, tak ada langsung tugasan. Apa akan jadi pada pelajar? Apa akan jadi pada anda? Anda rasa macam mana? Syok sendirilah. Syok sendiri kan? Saya syok sendiri mengajar dan anda jadi syok sendiri sebagai pelajar. Anda rasa anda lulus. Tapi sebenarnya anda tak tahu nanti tentang pentaksiran sebab tak pernah ditaksir. Itulah dia apa yang akan berlaku apabila pentaksiran ini cuba dijumutkan. Sekarang di dunia ni kita dengar proses pentaksiran ni, pentaksiran itu, pentaksiran ini dirasakan sebagai beban. Kemudian dia nak jumutkan. Dia nak jumutkan pentaksiran. So, kita sebenarnya kena sedar, pentaksiran ni adalah satu perkara yang penting di dalam membina manusia, membina kereta, membina rumah ke. Semua tu kena ada pentaksiran. Tanpa pentaksiran, sesuatu hasil tu ataupun produk itu, kita tak tahu lagi dia punya kompetensi dia. Kita tak boleh nak kata kompetensi dia tu macam mana. Tak boleh nak nilai pun kompetensi dia macam mana. Jadi dengan pentaksiran, contohnya dalam kursus ini ada pentaksiran, barulah saya boleh bezakan antara pelajar yang cemerlang dan tidak cemerlang. Contoh. Macam itulah. Sebab di kalangan anda ni, ada pelajar yang genius, ada yang pelajar kurang sikit genius dan dia punya tujuan masuk kelas ini pun ada yang berbeza. Ada yang masuk kelas ini just untuk masuk kelas, ada yang masuk kelas ini memang untuk belajar, ada yang masuk kelas ini untuk belajar dan dapat grade yang baik untuk sambung ke master, sambung ke PhD, ada pelbagai Ada pelbagai. Jadi sebab itulah kena ada pentaksiran. Sama juga untuk murid anda Murid di kelas anda tu, di sekolah tu, dia ada pelbagai dia punya tahap kognitif dia, tahap kemahiran dia, tahap afektif dia, tahap nilai dia. Ada pelbagai. Maka tujuan falsafah pendidikan kebangsaan ni dia untuk menghasilkan seorang yang seimbang dan akhirnya menghasilkan seorang yang mempunyai kesejahteraan yang holistik. Perkembangan dia adalah holistik. Okay? Maka pentaksiran ini perlu. Kalau tak ada pentaksiran secara bertulis pun, dia kena ada pentaksiran yang kita panggil sekarang sebagai pentaksiran bilik darjah. Nanti kita akan sampai di situ. Nampak? Saya tak terlalu cerita tentang slide dan saya lebih bercerita di luar daripada slide. So anda kena tangkap apa yang saya cuba nak sampaikan kepada anda. Anda kena pasang telinga baik-baik. Sebab kalau anda just nak baca nota-nota saya tu pun boleh juga. Tapi itu terpulang pada anda, tak ada masalah. Itu terpulang pada cara anda belajar. Jadi tujuan pentaksiran adalah untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang. Okay? Ataupun murid anda. Prestasi pembelajaran seorang dalam konteks anda, prestasi pembelajaran murid anda lah. Kalau anda nak menilai prestasi dia dari segi boleh ke tidak solat dengan betul, anda buatlah pentaksiran untuk menguji prestasi seorang murid itu menjalankan amali solat. Contohnya dia solat, dia rukuk. Orang rukuk ke depan, dia rukuk ke belakang. Mungkin tulang dia boleh melentuk ke belakang, dia rukuk ke belakang. Jadi itu adalah salah. Ataupun dia melentuk ke kanan ke, melentuk ke kiri ke, ataupun sambil merokok tu dia banyak sangat pergerakan ke. So, anda boleh komen dan buat penambahbaikan kepada murid anda. Okay, itulah dia tujuan pentaksiran. Selain daripada menilai prestasi, dia juga boleh digunakan untuk membuat penambahbaikan. Tengok dia punya keyword dia. Tujuan dia untuk melihat gambaran prestasi ataupun menilai prestasi, kemudian untuk membuat penambahbaikan. Okey, nampak? Dua keyword yang penting ni. Menilai prestasi dan membuat penambahbaikan setelah kita dapat gambaran prestasi murid kita. Tetapi ada pentaksiran
yang kita boleh jalankan dan selepas itu kita buat penambahbaikan. Tetapi ada juga pentaksiran yang bila kita buat, selepas itu kita tak ada peluang nak buat penambahbaikan. Contohnya apa? Pentaksiran bilik darjah adalah satu pentaksiran yang kita buat lepas kita dapat gambaran prestasi murid kita, lepas itu kita boleh buat penambahbaikan. Contohnya macam ujian trial SPM ke, ujian percubaan SPM ke. Kalau kita dapati murid ataupun pelajar kita itu ada lemah dalam sesuatu topik ataupun subjek, lepas ujian percubaan tersebut kita boleh buat penambahbaikan. Tetapi kalau ujian SPM sebenar, anda rasa boleh buat penambahbaikan tak lepas tu? Tak boleh. Tak boleh kan? Maksudnya ujian ni pun, pentaksiran pun ada pelbagai. Dekat situlah nanti kita akan masuk ke ujian ataupun pentaksiran formatif dan summatif. Nanti kita akan belajar tu. Okay, ini adalah antara tujuan pentaksiran sebagai tanggungjawab anda kepada ahli masyarakat, kepada murid anda. Dan tugas anda guru kan, memang tanggungjawab anda untuk buat pentaksiran. So anda kenalah buat pentaksiran tu right. Kemudian untuk tujuan pensijilan. Contohnya kita buat kursus-kursus pendek nak bagi sijil kepada peserta kan. So itu kita kena buat pentaksiran. Mana peserta yang layak dapat sijil, mana peserta yang tak layak dapat sijil. So itu adalah tujuan pentaksiran juga. Okay, kemudian pemulihan. Pemulihan seperti yang saya maklumkan tadilah, penambahbaikan. Lepas kita buat pentaksiran tu, kita dapat ada peserta kita ataupun pelajar ataupun murid kita lemah dalam sesuatu aspek. Lepas tu kita dah dapat gambaran tu, kita buatlah penambahbaikan. Dalam masa sama dari segi penambahbaikan ni, dia ada dua aspek. Aspek murid dan aspek guru. Contoh okay, saya nak kembali kepada anda. Saya nak lebih ilmu ni supaya yang dekat dengan anda, supaya anda lebih faham daripada saya cerita apa yang ada dekat slide ni sepenuhnya. Okay, saya nak kembali pada anda. Okay, siapa yang buka kamera ni? Okay, contoh Khairul Anwar. Terima kasih. Khairul Anwar, anda mengajar subjek apa di sekolah? Subjek Azhariah, Doktor. Syariah? Azhariah. Azhariah tu untuk tingkatan berapa? Tingkatan 1, 2, 3 dan 4. Dia berkaitan apa Dia subjek contohnya Nahu, Sorof, ada akidah tauhid. Okey. Dia ada silibus dia lah, silibus gaib. Okey, Azhariah Contoh, anda mengajar pelajar ataupun murid tingkatan 1. Anda dah ajar ni. Anda masuk kelas, anda ajar, anda cerita bla 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 bla. Lepas tu anda pun buat pentaksiran. Anda dapati katalah pentaksiran itu markah dia 100%. Pelajar anda ada berapa orang? Khairul Anwar? Saya ambil contoh saja Dalam 10 orang. Okey, 10 orang Alright. Dalam 10 orang itu, katalah dalam ujian anda yang nilai dia markah penuh 100% tu, 10 orang tu semua ni dapat markah 90 dan ke atas. Itu apa maksud dia? Apa maksud dia? Maksudnya mereka dapat menguasai pelajaran tersebut dengan baik lah. Betul. Ada dua maksud dekat situ. Satu, murid anda dapat menguasai pembelajaran dengan baik. Dan yang keduanya, aspek anda sebagai seorang guru, anda telah mengajar dengan betul dan baik. Nampak? Ada dua aspek kat situ. Aspek murid dan aspek guru. Maksudnya anda boleh berbangga dekat situlah. Sebab tu guru tu dia akan berbangga bila murid dia mencapai keputusan yang bagus. Sebab selain pada murid tu dapat keputusan yang bagus, itu juga menunjukkan bahawa prestasi guru tersebut juga bagus. Tahniah kalau anda dapat keputusan. Tapi kalau keputusan sebaliknya, contoh daripada 10 orang tu, ke semua 10 orang itu, walaupun itu kelas pertama, let's say ke semua 10 orang tu dapat markah kurang daripada 10. Mereka tu pelajar kelas pertama, memang pelajar yang memang bagus. Subjek lain semuanya okey, dapat markah semuanya grade A. Tapi untuk anda, bila anda mengajar, semua 10 orang tu dapat markah kurang pada 10%. 10 orang tu. Apa maksud dekat situ? Mereka tidak dapat menguasai pembelajaran dan juga
kaedah pengajaran guru tersebut mungkin ada sedikit masalah lah. Ya, Dan aspek mungkin guru murid, tu ada betul. Tahniah, terima kasih. Aspek murid tersebut tak dapat menguasai pembelajaran dengan betul. Dan yang aspek kedua, kemungkinan guru tu tak cukup ada kesilapan dari segi guru tu, dari segi dia punya penyampaian dia. Okey, ada dua aspek. Itu yang saya nak masukkan. Jadi pentaksiran ni, dia luas. Jadi kalau kita nak ceritakan dia punya kebaikan, memang sangat-sangat baik dan kita bukan saja untuk mengukur aspek murid, kita juga boleh mengukur aspek guru, malah boleh mengukur aspek pencapaian sekolah. Okey, saya kembali kepada slide tadi. Okey. Sebenarnya kalau anda nak tahu, sebenarnya boleh juga mengukur aspek pencapaian pengetua ataupun guru besar. Sebab tu pengetua, dia akan cukup risau, berpeluh satu badan kalau murid-murid dia tak mencapai tahap. Berpeluh satu badan pengetua. Anda mungkin tak pernah nampak sebab pengetua anda duduk kat bilik dia berpeluh seorang, nak tidur pun kadang letak tangan dekat kepala kenapalah murid-murid ni markah semua rendah. Dia akan berpeluh-peluh dia risau mungkin guru tak terasa sangat Yang akan dipersalahkan adalah biasanya pengetua ataupun guru besar. Kadang-kadang pengetua ataupun guru besar akan panggil guru juga. Kenapa ni? Saya ajar sebelum ni okey je. Kenapa bila saya bagi peluang anda mengajar, kenapa murid-murid keputusan mereka semua menurun? Nampak tak? So, aspek pentaksiran ni cukup besar. Okay. Kemudian aspek lain, tujuan pentaksiran adalah untuk memotivasikan murid ataupun pelajar. So, kalau dia dapat tugasan, ujian, dia dapat laksanakan dengan baik, markah yang tinggi, dia akan memberi motivasi kepada pelajar. Itulah dia antara tujuan pentaksiran. Okay. Ni ada konsep. Okay, konsep. Okay, pengujian ni macam saya cerita tadi lah. Uji ni kita kena guna alat. Dalam aspek sekolah, konteks sekolah, pengujian ni kita gunakan alat buku soalan ataupun kertas soalan. Kertas soalan, buku soalan itu adalah alat. Dan apabila kita takbirkan alat itu kepada murid-murid ataupun pelajar kita, itu adalah proses pengujian. Bila murid start jawab, dia jawab lah. Contoh 80 kali 5, 400. So itu adalah proses pengujian. Okey. Kemudian apabila selepas mereka jawab itu, kita bagi angka kepada mereka. Contohnya markah penuh 100. Ada murid dapat 50, ada murid dapat 60, ada murid dapat 80. So apabila kita bagi angka kepada proses pengujian tersebut, itu adalah proses pengukuran. Kita telah mengukur prestasi pelajar ataupun murid kita. Sebab itu dia adalah pengukuran. So apakah itu pula penilaian? Penilaian ni adalah apabila kita dah ukur, contohnya murid kita dapat markah 40/100. 40% dari segi penilaian adalah gagal kan? So penilaian dia adalah gagal. Kalau markah 81%, so penilaian dia adalah cemerlang. Markah lebih 90% sangat cemerlang. So nampak tak? Nombor, apabila melibatkan nombor, itu adalah pengukuran. Apabila melibatkan aspek perkataan ataupun cemerlang, sangat cemerlang, tahap memuaskan, itu adalah penilaian. Dia tak ada nombor. So penilaian tak melibatkan nombor. Okay. Nampak tak beza proses pengujian, pengukuran dan penilaian? Nampak tak tiga proses ni? Nampak tak beza? Saya dah jelaskan kepada, lihat balik kepada aspek durian tadi, aspek ikan tadi, aspek buat mi goreng tadi. Boleh faham tak? Boleh beza? Okay. Kalau anda boleh bezakan tiga perkara ini, itulah dia isi penting di dalam kursus ini. Pengujian, pengukuran dan penilaian. Tiga ini adalah isi penting di dalam kursus ini. Dan ketiga-tiga proses ini adalah proses yang diperlukan di dalam pentaksiran. Ini semua adalah, ini penilaian. Penilaian adalah satu proses membuat keputusan.
Dan semua proses ini adalah proses pentaksiran. Pentaksiran melibatkan pengujian, melibatkan penilaian dan juga melibatkan pengujian, pengukuran dan penilaian. So, ketiga proses itu terletak di bawah payung pentaksiran. Okey, inilah dia pentaksiran pengujian, pengukuran dan penilaian. Alright. Kita lihat pula jenis-jenis pentaksiran. Pentaksiran ada banyak. Yang biasa anda akan dengar selepas ini apabila anda telah belajar kursus pentaksiran adalah assessment for learning, assessment as learning dan assessment of learning. For learning adalah pentaksiran untuk pembelajaran, pentaksiran sebagai pembelajaran dan pentaksiran pembelajaran. Ada beza tiga ni. Tiga perkara ni. Anda sebagai guru, anda kena tahu pentaksiran itu adalah pentaksiran yang mana daripada ketiga-tiga ini. Kita akan tengok satu persatu. Kita akan tengok dulu assessment for learning, assessment untuk pembelajaran. So contohnya adalah proses anda goreng mi tadi, anda goreng tadi, kemudian anda rasa. Itu adalah assessment for learning, adalah konsep assessment for learning ataupun kita panggil dia sebagai formative assessment. Pentaksiran formative. Kenapa dia formative? Kerana dia boleh dilakukan berulang kali sebelum buat penambahbaikan. Contoh macam anda goreng mi tadi. Anda goreng sekejap, anda rasa dengan sudip, kurang manis, anda tambah garam. Kemudian anda goreng lagi, kurang manis lagi, kurang manis pula, anda tambah gula. Nampak? Itu adalah proses formative. Pentaksiran formative assessment. So, kalau kita nak cerita tentang pentaksiran untuk pembelajaran, contohnya adalah semasa anda mengajar dalam kelas, anda mengajar dalam kelas ni. Okey, saya nak tanya kepada anda. Contohnya, saya kembali pada anda. Saya kena tengok nama. Okey, Nur Qurratu, anda mengajar subjek apa? Nur Qurratu Ain. Nur Qurratu Aini. Saya ada Subjek apa? semua subjek. Bahasa Arab lah. Subjek apa? Okey, bahasa Arab. Anda mengajar bahasa Arab. Okey. Anda mengajar bahasa Arab untuk pelajar tingkatan berapa, darjah berapa? Tingkatan apa? Untuk tahun 1. Tahun 1, okey. Anda tanya kepada, anda belajar mengajar bahasa Arab ni. Anda tanya kepada murid anda. Okey, siapa tahu maksud Ain? Ain, anda tanya. Anda dah mengajar dah. Okey, Ain itu mata, junjung mata tu terkorak. Apa lagi? Ini dalam bahasa Arab. Apa lagi? La tu tidak. Assalamualaikum tu salam sejahtera. Okey, mana ada dah ajar lah tu. Mana ada tanya kepada murid anda. Okey, murid apa maksud Ain? Tak ada siapa pun boleh jawab. Semuanya senyap. Tiba-tiba anda sebut nama seorang murid anda. Murid anda contohnya nama dia Kamal. Okey, Kamal apa maksud Ain? Ain. Okey, Ain tu sebenarnya tadi saya malu nak jawab cikgu. Ain tu maksud dia adalah mata. Dia dapat jawab. So, itu adalah proses pentaksiran formative. Assessment for learning. Okay. Apabila anda tanya tadi, katalah anda tanya, tak ada siapa pun boleh jawab, maka anda kena ulang balik. Okey, murid-murid, disebabkan semua orang tak boleh jawab, apakah maksud Ain? Cikgu bagi tahu semula. Okey, Ain tu adalah mata. Ingat sila tulis murid-murid, Ain tu adalah mata. So, itu adalah proses penambahbaikan selepas anda dapat tahu bahawa semua murid-murid anda tak boleh jawab maksud Ain. So anda buat penambahbaikan, anda buat pengukuhan kat situ, nampak? Itu adalah assessment for learning. Alright. Dapat Kita bagi contoh yang obvious saja dulu supaya anda senang faham. Nanti anda cuba kaitkan dengan perkara lain lah. Okay, kita panggil itu sebagai assessment for learning. Okay. Kemudian kita tengok pula yang lagi dua. Assessment as learning. Assessment as learning ni apa pula? Okey, contohnya apa? Assessment as learning. Okey, satu lagi ni of learning. Okey. Assessment as learning contohnya adalah
anda bagi tugasan kepada murid-murid anda. Okey. Anda bagi tugasan kepada murid anda dan untuk melengkapkan tugasan itu dia kena belajar sendiri. Contoh, saya bagi tugasan kepada anda, tugasan yang pertama tu kan. Tugasan pertama tu anda kena pelbagai perkara aspek pentaksiran anda kena buat. So semasa anda melengkapkan tugasan tersebut, dalam masa yang sama anda belajar. Anda belajar sendiri, anda kena buka internet, anda kena buka buku, anda kena pergi library, anda kena access library. Nampak tak? Semasa anda melengkapkan pentaksiran itu, anda kena belajar. So itu adalah pentaksiran sebagai pembelajaran ataupun assessment as learning. Nampak tak beza antara assessment for learning dan assessment as learning? Nampak tak? Assessment as learning ni, anda punya murid belajar sendiri dan dia terpaksa belajar sendiri. Kalau dia tak belajar, dia tak boleh nak lengkapkan assignment tu. Nampak tak? Okey, siapa ada soalan, siapa tak jelas boleh tanya sekarang. Nak saya jelaskan lagi? Sebelum saya pergi yang ketiga. Ya, silakan. Kiranya macam dia kena buat sesuatu untuk dia faham lah macam tu Betul. Learning. Itu adalah assessment as learning. Okay. Assessment for learning tu yang kita buat secara formatif dalam kelas. Tak semua sini kita tanya. Kita boleh juga bagi macam satu kertas A4. Okey, murid-murid semua. Katalah murid kita ada 10 orang. Okey, kita bagi 10 orang murid tu dengan satu kertas A4 yang ada soalan. Katalah ada 5 soalan. Dan setiap murid tu lepas 5 minit kena kembalikan balik kepada anda. Dan anda pun bincang. Anda tukar-tukar kata jawapan tu di antara murid dan anda bincang jawapan. Itu pun adalah assessment for learning. Tadi adalah assessment for learning. Sekarang ni adalah assessment as learning. As learning ni lebih kepada bagi tugasan dan pelajar kena belajar sendiri untuk lengkapkan tugasan yang anda bagi. Contoh anda bagi tugasan membina sebuah rumah kucing. Contoh, membina sebuah rumah kucing. So, dalam proses membina rumah kucing itu, murid anda akan belajar berapa saiz ketinggian kucing, kelebaran badan kucing, panjang badan kucing. Dia akan ukur mungkin ukur cardboard ke, ukur papan lapis yang nipis tu ke, dia kena ukur. Dia ada proses kat tu. So macam mana nak ukur tu, dia kena ada pembaris, dia kena ada pensel, dan kena ada gergaji. Dia akan belajar menggunakan gergaji, dia akan belajar gunakan pembaris, dia akan belajar gunakan macam mana nak ukur kucing tu, dia akan belajar mengenal seekor kucing. Nampak tak? Itu adalah assessment as learning. Okey, jelas tak? Kita belajar yang simple-simple je, tapi dia dekat kepada anda. So, anda kena kembalikan konteks ni kepada konteks anda sebagai seorang guru lah. Kalau saya ceritakan di luar konteks pendidikan, contoh saya buat macam rumah kucing. Rumah kucing tu mungkin ada kan dalam mata pelajaran sains kan. Okey, kalau tak ada soalan tu saya teruskan kepada yang ketiga, assessment of learning, pentaksiran pembelajaran. Okey, pentaksiran pembelajaran ni dia lebih kepada macam snapshot. Snapshot Okey, snapshot saya tulis tu. Snapshot, ambil gambar. Okay. Lepas ambil gambar tu tak boleh buat apa dah. Contohnya macam soalan macam peperiksaan SPM lah. SPM ke, STPM ke, peperiksaan akhir ke, itu adalah assessment of learning. Contoh anda dah belajar contohnya 14 minggu, di hujung 14 minggu tu ataupun minggu ke-15 tu anda akan ada final examination, final exam. Itu adalah pentaksiran pembelajaran. Contoh dalam kursus ini. Anda dah belajar dalam kursus ini dan ke masa waktu tertentu, di hujung kursus ini ada final assessment. Okey, saya lupa nak sebut tadi, kursus ini ada final assessment bernilai 40%. Okey, itu adalah pentaksiran pembelajaran. Nampak tak? Dalam kursus ini ada komponen ketiga komponen itu. Ada assessment for learning, ada assessment as learning dan ada assessment of learning. So, macam mana saya buat assessment for learning tadi? Saya tanya kepada anda. Anda jawab. Itu adalah
assessment for learning. Kemudian assessment as learning, itu adalah tugasan yang saya bagi pada anda. Anda kena belajar sendiri, kena cari maklumat daripada maklumat sumber-sumber yang lain untuk anda lengkapkan tugasan. Itu adalah assessment as learning. Dan akhirnya akan ada assessment of learning, iaitu final assessment nanti. So, ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, silakan. Okey, kalau dalam pendidikan jasmani, contoh Okey. teknik membaling bola. Mhm. Okey, teknik membaling bola tu dia ada beberapa teknik kan. Okey. Jadi macam mana Dia kita tak nak pasti. buat pentaksiran? Macam mana dia nak buat pentaksiran? Macam mana nak buat pentaksiran? Okey, anda katalah anda nak kalau menguji, anda nak mentaksir Hafizatul anda nak mentaksir teknik dia. Teknik ada berapa tu Hafizatul? Berapa teknik ada? Baling bola tu ada berapa teknik? Alamak. Anda Kalau tadi kata bola ada jaring, beberapa teknik kan? ada beberapa teknik. Kalau kita tengok daripada tahun 1 ke tahun 2 dia ada baling laju, ada baling atas, ada balingan bawah. Macam itulah contohnya. Katalah ada 3 teknik kan? Anda nak uji ketiga-tiga teknik ni kan? So anda kena ujilah semua murid anda sama ada semua murid anda tu boleh menguasai ke tidak ketiga-tiga teknik tersebut. Maknanya itulah kita dia. kena buat seorang macam kita buat dalam kumpulan, kita buat permainan, dari situ ke boleh kita uji. Contoh kita lawan. Betul. Tak semestinya lawan. Okey, Tak, anda punya murid ada berapa orang? Murid anda berapa orang? Dalam 30 orang. Okey, 30 orang tu pada suatu petang ke suatu pagi ke anda panggil 30 orang tu ke padang. Okey, hari ni saya nak mentaksir tentang teknik balingan bola, teknik bawah, teknik balingan tinggi, teknik ada 3 teknik tadi kan. Okey. Kalau semua 30 orang tu kena buat teknik yang pertama, teknik balingan bawah. Okey. Murid pertama boleh tak buat balingan bawah? Okey, boleh. Murid kedua boleh tak? Okey, boleh. So, berapa markah anda nak bagi pada dia? Kalau balingan itu adalah mungkin dalam skala 5, 1 hingga 5. 1 kurang, 1 tak boleh baling, 3 baling memadai, yang 5 baling dengan amat baik lah. So anda bagi markah, anda bagi skala. Boleh? Oh maknanya yang itu yang termasuk yang rubrik tu kan Doktor? Yang kalau skala-skala tu. Betul. Betul. Skala tu, okey. Rubrik tu boleh ada skala dan ada yang bukan skala. So ada pelbagai. Nanti kita akan sampai ke situ. Okay, kalau anda nak buat skala pun itu kita panggil sebagai skala skala penskoran. Rubrik tu lain Kita asingkan boleh kita panggil sebagai skala penskoran. Dia ada satu lagi rubrik penskoran. Rubrik penskoran dia ada lain, dia ada ayat-ayat dia yang lebih panjang. Tapi kalau skala penskoran saja dia lebih pendek. Contohnya satu memuaskan, kedua sederhana, ketiga tiga amat memuaskan, keempat amat memuaskan. Macam tu. Lebih pendek. Kalau rubrik penskoran rubrik dia lebih panjang ayat dia. Nampak? Boleh? Boleh bayang tak? Boleh Doktor. Terima kasih. Sama-sama. Okey, saya akan jelaskan lagi. Nanti tanya saya lagi. Kalau kita sampai ke situ nanti kita akan cerita lebih dalam lagi insya-Allah. Right. Okey, saya teruskan dulu. So nampak tak? Apa yang kita dah belajar tadi adalah tujuan pentaksiran, kemudian apakah itu kan perkara yang ada dalam pentaksiran, iaitu pengujian, pengukuran dan penilaian, kemudian jenis pentaksiran atau konsep ataupun jenis ada 3 assessment for learning, assessment as learning dan assessment of learning. So yang lain-lain ni alat-alat ni, ini adalah contoh alat pentaksiran, ada pelbagai, ada ujian soal selidik, ada senang semak dan skala kadar ni, skala kadar ni macam yang Hafizatul tanya saya tadi tu lah. Itu kita panggil sebagai skala kadar. Skala kadar. Kalau dia baling dengan baik, kita bagilah skor 5. Dia sangat baik. Kalau dia boleh baling tetapi memuaskan, kita bagilah dia skor dengan skor 2 ataupun skor 3.
Jadi macam tu lah Okay. Ujian, ini saya tak nak cerita banyak. Ini anda dah soal CD itu semua ini semua alat senarai semak, alat skala kadar, alat anekdot, histogram. Ini pun saya tak nak cerita banyak. Apa lagi? Ini pun tak berapa penting lagi. Okey, ini formative versus summative. Saya dah cerita tadi. Okey. Formative ni adalah pentaksiran yang biasanya kita boleh buat berulang kali, dan tujuan kita buat pentaksiran formative adalah supaya kita boleh buat penambahbaikan. Okey, berbanding dengan summative. Summative ni adalah assessment of learning yang biasanya kita buat di hujung pembelajaran. Ini adalah biasanya kita panggil sebagai snapshot assessment. Lepas kita buat assessment, summative assessment ni, kita tak ada peluang lagi buat penambahbaikan sebab dia tak seperti formative. Summative tu kita buat di antara semasa mengajar tu semasa minggu mengajar. Macam ni lah, semasa minggu mengajar ni saya akan selalu bertanya kepada anda, bertanya dan dapatkan jawapan ataupun respon pada anda, itu adalah bentuk pentaksiran formatif. Selain daripada anda boleh gunakan kertas ataupun dan pelbagai perkara yang lain. Banyak lagi Okay. Diagnostik ni semua ni, penempatan ini semua tak berapa penting. So ini cukup untuk yang pertama. Okay. Nanti saya akan share kepada anda. Okay. Kita rehat sekejap kot, nanti kita sambung yang kedua, boleh? Berapa lama nak rehat? 10 minit. Betul. Gaduh kepala. Berapa minit? 10 minit? Okey, boleh. 10 minit Kita jumpa semula pada 10 minit. Okey? 10 minit. Alright.